mereka-mereka ini adalah sebagaikan golongan ulama usuk yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan amaran kepada umat Islam. Pada akhir zaman akan wujud golongan-golongan ulama yang seperti ini, yang damping, yang begitu rapat dengan pemimpin dan penguasa. Yang penting biarlah kita akui bahawa inilah masalah yang dihadapi oleh rakyat, inilah masalah yang dihadapi oleh negara, dan kita bersama-sama, bersungguh-sungguh menunjukkan satu sikap no kompromi. Tak ada tolak ansur dalam soal budaya rasuah, dan kita ingin membersihkan negara kita daripada rasuah ini. Kalau kita boleh buat begitu, insya-Allah negara Malaysia ini dapat kita pulihkan kembali keadaannya, ya. Macam tengok Indonesia. Dulu Indonesia yang masyhur. Dulu Indonesia yang masyhur dengan rasuah. Tapi sekarang ni dengan Jokowi yang menunjukkan contoh yang baik. Dia bila ketua dia menunjukkan kesungguhan untuk memerangi rasuah itu, dengan sendirinya rakyat yang di bawah pun akan mengikut. Ya? Kerana pegawai-pegawai bawah bila dia nampak ketua dia makan, takkan aku tak makan. Ya? Lalu inilah apa yang kita inginkan, satu perubahan di peringkat di atas. Ya, pepatah Cina kata, ikan tu mula busuk dari kepala. Kan? Ikan tu mula busuk dari kepala. Kalau kepala tu okey, pemimpin-pemimpin yang okey, insya-Allah dengan tempoh masa setahun, 2 tahun, seluruh pentadbiran dapat dibersihkan, kerana semua akan nampak, ya, kebaikan hasil daripada kepimpinan yang bersih, ya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, ini bukan soal kita nak mempolitikkan, ya. Ini bukan soal kita nak cari isu, nak saja-saja nak sensasikan, ya. Tetapi Parti Amanah Negara telah meletakkan satu pendirian yang jelas. Inilah perjuangan kita. Perjuangan untuk memerangi rasuah dengan bersungguh-sungguh. Dan mereka-mereka, khususnya golongan agamawan yang senyap dan mudah puas hati, malahan membantah rakyat daripada bercakap tentang masalah rasuah. Inilah golongan-golongan bagi kami, seperti mana yang telah disampaikan oleh Presiden dalam pidato Presiden pada Konvensyen Parti Amanah Negara. Mereka-mereka ini adalah sebagaikan golongan ulama usuk yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan amaran kepada umat Islam. Pada akhir zaman akan wujud golongan-golongan ulama yang seperti ini, yang damping, yang begitu rapat dengan pemimpin dan penguasa, dan mereka membersihkan imej pemimpin dan penguasa yang zalim. Ya, inilah apa yang kita sedang lihat dewasa ini, sehingga ada yang mengatakan mereka yang bercakap tentang rasuah, mereka ni ejen barat. Mereka ni musuh umat Islam. Nak jatuhkan kerajaan Melayu Islam. Nah, inilah masalah dia. Maka kita pertahankan rasuah untuk nak pertahankan kerajaan Melayu Islam. Musuh Islam nak betulkan umat Islam, salah. Kononnya lah musuh Islam. Nak betulkan umat Islam ni, salah. Cakap pasal rasuah, salah. Biar umat Islam tenggelam dengan rasuah. Hancur umat Islam, hancur negara. Dan golongan ulama usuk ini, dia tak kisah. Asalkan dia dapat duduk bersama dengan pemerintah. Indonesia suruh tembak. Kalau Indonesia suruh tembak, dekat negara China dah memang dah tembak dah. Beratur pegawai-pegawai yang makan rasuah, tembak terus. Kenapa?
kerana menghancurkan negara. Makan duit rakyat, makan duit negara, makan duit rakyatnya miskin. Ya. Inilah kalau umat Islam tak dibetulkan, rakyat Malaysia ni tak dibetulkan pemahaman mereka. Inilah kesudahan negara kita. Na'udzubillah min zalik. Kita ada formula, ya, yang diajar yang mudah, ambil rasuah, lepas tu pergilah umrah. Ya, maka habislah, selesai segala dosa dan maksiat, ya, oleh kerana umrah yang dilakukan. Macam mana kamu nak tahu umrah kamu diterima Allah atau tidak? Kalau kamu pergi dengan niat nak membersihkan diri semata-mata kerana kamu terus nak makan rasuah, sepatutnya duit rakyat yang kamu makan, kamu beri balik. Lepas tu kamu bertaubat, baru kamu pergi umrah, barulah kamu boleh dapat keadaan di mana dibersihkan. Tapi kalau kamu dah buat tiap-tiap tahun, makan rasuah, pergi umrah, makan rasuah, pergi umrah, ini macam nak mempermainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini macam amalan orang-orang Katolik dulu. Dia buat confession, dia dah buat silap, dia buat confession, habis semua dosa semua diampunkan oleh padri. Ya. Ulama-ulama sekarang, asatizah sekarang, mana dia tahu umrah kamu diterima oleh Allah? Senang-senang nak kata, oh boleh teruskan. Ya, buat keburukan, lepas tu ikut dengan kebaikan. Memanglah prinsip itu betul. Tapi itu dengan syarat adanya keinsafan dan adanya taubat. Bukan semudah-mudah itu. Macam nak main-mainkan ajaran Islam. Nak main-mainkan Tuhan. Ya, aku buat jahat, lepas tu aku buat baik. Yang jahat yang aku buat, dia batal. Lepas tu bolehlah kira-kira dosa aku banyak mana, pahala aku banyak mana, cancel. Siapa ajar awak begitu? Ya? Inilah yang kita kena bersungguh-sungguh dan jangan kita terpengaruh dengan golongan agamawan yang menjual agama. Ya? Last saya nak cerita, satu lagi pembaziran yang dilakukan oleh kerajaan